Okey, dia berkait macam saya cakap tadi, dia berkait dengan yang ini. Dia bentuk yang sama, Pukul 7 candle dia besar. Candle dia besar. Berapa besar saiz dia? Kalau kamu ambil dekat sini body kan, kamu letak PO, nampak tak garisan biru-biru ini? Garisan biru ini adalah 15 pip. Saya dah tanda 15 pip. Satu garisan ini 15 pip. Jadi bila kita ambil daripada body, kita ambil 15 pip, masih lagi duduk dalam candle jam 7. Masih lagi duduk dalam candle jam 7. Tak kisah sama ada dia duduk dalam body ataupun dia duduk dekat shadow. Tak kisah sama mana-mana pun. Biasanya dia duduk dekat body. Jadi bila jumpa keadaan yang macam ini, kita akan tahu lebih awal. Sebenarnya bila dia breakout, dia akan naik lebih tinggi. So bila kita entry PO dekat body, sebenarnya kita akan letak kita punya position pada floating yang lebih besar. Sedangkan kita dah tahu ada satu cara lagi untuk kita kurangkan dia punya floating dia sehinggalah kepada 3 pip saja floating, 3 pip, 5 pip macam tu floating. Kadang-kadang dia pergi 10 pip floating. Jadi kalau kamu nak pakai cara yang biasa, normal, malah nak pinci panjang, tak salah pun. Still lagi win. Cuma agak floating lah sikit. Itu je beza dia. Jumpa keadaan yang macam ini, yang pertama, tengok dia breakout. Kalau dia breakout sama arah, maksudnya candle yang besar ini, and then color jangan tengok sangat. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang hitam dan putih. Jarang terjadi putih dan hitam untuk yang downtrend lah. Lepas tu dia breakout sambung ke bawah juga. Ini kan dia ke bawah and then breakout sambung ke bawah. So ini adalah keadaan yang ini. Kalau dia breakout ke atas, dia dah melibatkan yang ini. Bentuk yang ini. Nampak? Benda yang sama. Tapi dia breakout ke atas. Kenapa kita gagal hari Isnin tu hari? Bukan gagal. Kita entry menggunakan level 1. Level 1 tu basic. Bila kita masuk dekat level tu, kamu tengok balik entry sebenarnya entry dia tahan sharp juga. Bila dia breakout ikut arah, and then kita akan masuk PO. Tapi dekat mana PO yang kita nak masuk? Itu yang menjadi persoalan dia. Untuk kurangkan floating, kita akan ambil shadow pada jam 8 tu sendiri. Breakout sell, kita ambil shadow atas. Sebelum ini, shadow ini adalah point SL kita. Sekarang ini, shadow ini menjadi point entry kita. Lepas tu kita kena letak SL 15 pip. SL 15 pip daripada shadow ini ke atas. InsyaAllah kita akan dapat. Kalau kamu nampak, dia breakout and then dia naik balik. Ini dia punya point floating dia. Lebih kurang dalam 3 pip macam tu lah. Dia floating, lepas tu dia terjun. 1 batang, 2 batang candle je dah boleh tepi. Jangan, kamu nampak ni boleh pergi besar sikit kan. Jangan, tak payah. Makan 35 je dulu. Dah mahir nanti terpulang pada kamu lah sebenarnya. Saya bagi satu kaedah yang ujung minggu kamu video. Nak lebih, belakang cerita. Minggu lepas saya cakap kan, ini keadaan yang siapa pula lah yang kacau ni. Ini keadaan yang setup yang mana ini kan melibatkan pembotak and then kita reverse buy kan. Saya cakap sebelum ni kita boleh nak sell balik and then kita boleh tahu dekat mana. Sebenarnya inilah 2 batang candle ini bila kita letak HL masih lagi ini 15 pip. 1 batang candle biru, yang 1 batang horizontal ni 15 pip. Yang merah ini adalah 35 pip. So saya marking supaya kamu nampak dengan jelas kena HL ataupun tak. Dekat mana yang kena HL? Kena TP ke tak? Supaya kamu nampak. Sebab
kamu tak buat marking, kamu tak buat journal apa semua. So saya buat, kamu baca je balik, kamu nampak dengan jelas sendiri macam mana bentuk market tu berjalan. Okay, so hari ni saya cerita. Yang minggu lepas kita makan buy and then sell kan. Saya nak makan balik. So disebabkan yang ini bentuk satu lagi setup ini, kita boleh makan sell lagi sekali kat sini 35 pip. So hari tu boleh 70 pip. Dah. Kalau rasa nak masuk buy and sell, kalau rasa dah cukup tak payah. Tapi tak payah nak makan. Ini adalah HL15. So ini floating saya ingat dalam lebih kurang dalam 8 pip. 8 pip je floating. Kita sebenarnya kita tak mencari zero float dalam trading. Kita tak mencari zero float. Alamak, hilang. Tapi bila kita detailkan market, kita akan nampak entry kita adalah hampir-hampir zero float. Ada float 3 pip, 10 pip macam tu. Tapi hampir-hampir. Pun sama, kamu tengok candle putih-putih, bullish and then dia back out ke atas. Kalau dalam TBST ini sebenarnya adalah satu trend buy yang lengkap. Satu trend buy yang lengkap and then ini adalah LP, laut tenang. Dia datang balik kat sini, dia ambil entry dan dia pergi dah. Lepas tu dia balas balik. Ini tak payahlah nak belajar yang belakang-belakang ini sangat. Kita nak tahu yang macam mana kita nak ambil 35 pip setiap hari tu je. Kamu nampak dengan jelas. Sebelum ini dia breakout atas, kita akan ambil PO dekat body atas. Tapi kita tahu yang dia akan floating. Nak PO dekat sini tak ada masalah. Tahan je lah floating lebih besar sikit. Ambil dekat shadow ini, kita dah nampak floating yang kita kena tahan sama ada trigger ataupun float. Sama ada tak trigger ataupun float sikit dalam 3 pip macam tu. So terpulang. Terpulang kalau rasa takut, letaklah atas sikit. Kalau rasa takut lagi, letaklah dekat sini. Terpulang pada anda. Sebab kadang-kadang tengoklah sendiri. Ini trigger tapi memang sangat-sangat nipis dia punya trigger. Lepas tu dia terus pergi ke TP. And then kamu nampak satu lagi perangai. Bila dia datang, dia terus pergi. Dia tak ada nak bermain, nak reverse balik dulu ke nak apa ke. So pandai-pandai lah kalau kamu nak cepat kaya, itu je. Nampak kan yang ni kan, dia datang dia terus pergi. So kalau kamu faham maksud saya tu, pandai-pandai kamu lah. Dia ambil TP, dia terus pergi. Okay dah, 3 kali saya tunjuk. Saya pengen kaya cepat tu, pandai-pandai. Jadi kat sini kita trade sebenarnya, kita tak mengejar pagi kita nak trade, tengah hari kita nak trade, malam kita nak trade, tak. Kita tahu mana yang kita nak masuk. Setiap hari satu position pun dah cukup. Tapi kalau rasa tak cukup, satu minggu itu kamu tunggu setup yang betul-betul kamu nak. Katakan minggu tu kamu nak setup dua setup je yang kamu nak trade. Orang kata setup gadai tanah, abang botak dengan abang long. So kamu tunggu yang ni je. Walaupun hari Senin keluar setup, lantak lah, tak nak trade. Tak keluar abang botak dengan abang long, kamu tak nak trade, tak apa. At the end, kalau setup tu wing, kamu untung besar sebenarnya dengan merisikokan risk yang besar lah bila guna cara yang saya ajar tadi tu. Kalau nak jadi fund manager, disiplin. Satu hari, satu position. Masuk setup yang ini, kamu tahu ini setup gadai tanah pun dia semua. Satu position je masuk. And then letak lot yang sama. Kalau rasa gatal juga, akaun lain kan dia. Dua lain kan ada. Setakat ini dalam banyak-banyak setup yang wujud untuk yang ini, okay, ini floating sikit sangat. So kena faham dekat shadow yang ini. Key dia yang kamu kena tahu, kamu ambil HL biasanya yang saya ajar, HL adalah ke atas, kat dalam dekat shadow ni kan. Tapi kita nampak HL itu duduk
dalam candle jam 7. Dia tak boleh. Dia kena stand alone. Tak boleh duduk dalam candle jam 7. Dia mestilah lepas. Lepas dua-dua high, lepas dua-dua low. Kalau ada, tarik 15 pip sampai tak keluar lagi tak daripada shadow yang ni. Kalau keluar, okey, tak payah pakai cara ni. Pakai cara yang biasa. Kalau duduk dekat dalam, pakai kaedah ni. Itu melibatkan setup lain. Itu setup batal. Dia tak ada size candle yang limit. Tak ada candle limit. Cuma sebab kita dah ada SL kita 15 pip. Dekat shadow tambah 15 pip. Dia tak ada size candle yang limit. Yang 7. Yang 8 ada. Yang 8 bila dia besar sangat, kita kena kira. Kalau besar dia tu lebih 3 step batal. Okay, ni faham kan? Ini bila dia keluar ke bawah ikut. Bila dia keluar ke atas, okay, dia melibatkan yang ini. Bila dia keluar ke atas, dia keluar kan, ini candle jam 8. Dia keluar ke atas. Dia belum lagi dikira sebagai breakout. Kena pastikan yang dia keluar betul-betul ke shadow atas ini. So dia bermain dengan dua candle. Kalau keluar bawah, break. Keluar atas ini, kena keluar yang ini. Bukan setup hari Senin saja. Kebiasaannya hari Senin dia suka buat perangai. And then sebenarnya dalam TBST memang kita tak trade hari Senin. Tapi kamu satu position satu hari pun dah macam kena belacan. Tengok chart kosong. Ya good. Tak ada setup lagi ke? Tak ada setup lagi ke? Lagi kan hari Senin kamu tak trade? Lagilah. Lagilah kena belacan. Jadi nak trade boleh. Tapi kena faham lah setup dia tu. Memang geng-geng dari sebenarnya hari Senin dia tak trade. Memang di hari cuti. Macam itulah istilah dia. Tapi yelah kamu ni trader yang tak boleh tengok chart kosong masalahnya. Okay, faham. Bila dia ni dia kena break atas. Kalau dia dah break yang ini juga barulah kita kira setup. Itu break. And then cara entry dia ini kalau dia break ke bawah balik kan, ini dia keluar dia break ke bawah balik, kita kena tunggu lah. Kat mana point entry dia? Siapa yang sekejap, dia kena identify siapa yang okay, point entry dia adalah pada body yang ini. Pada body yang ini, bukan shadow, pada body. Jadi level 2 ini, kamu kena faham, dia agak susah sikit lah. Maksudnya, kamu kena faham setup yang ini, dia kena, ini dia shadow. Ini shadow dia nampak ni. 15 pip masih lagi dalam shadow candle jalapan. Kita ambil pada close candle yang jalapan itu. Barulah kita akan dapat entry yang lebih sharp. Itu je. Cerita dia adalah sama ada kamu nak floating ataupun tak. Kalau kamu lebih kurang tak apa, malah nak pening kepala, pakai level 1. Kalau jenis yang kedekut, pakai level 2. Faham kan? Kalau rasa macam hari ni keluar bentuk macam ni nak buat lah. Apa susahnya? Dalam nota ni ada, cari je balik. Cari je balik. Hari Rabu okey. So dia backup. Ini kan ada satu batang candle, dua batang candle. And then dia break. Yang ni baru dikira break yang betul. Break. And then kita masuk balik dekat body sama. Body yang ini candle jalapan. Tak boleh ambil yang ini. Ambil candle sebelah dia. Ataupun nanti kan kamu pening pula. Ambil separuh daripada ini, tarik Fibo, high low ke ini, ambil 50%. Ambil 50%. Kalau nak yang tepat lah, macam mana nak yang sharp kat sini ni, ambil 50% daripada high low ini
Fibo 52.5, kamu akan dapat floating yang sangat kecil. Kalau rasa malas nak pening kepala, tengok candle sebelah dia. Dia punya body yang atas. Body yang atas. Kalau setup tu ke bawah, body yang bawah. Bukan candle jam 8 duduk dalam candle jam 7. SL. Ini kan ke bawah and then ke bawah. Daripada sini ke sini, kalau kamu ambil 50%, kamu akan dapat lebih sharp dia punya entry dia. Itu dia. Dia akan duduk, kalau nak lebih sharp lagi, ada cara dia lagi. Memang betul-betul ngam dekat sini. Setiap position, setup bentuk ini, ngam je dia duduk dekat sini je. Cuma tak payah. Ini pun saya ingat kamu dah nak kena hadam sikit. Hadam dulu cara yang biasa. Dah okey, datang balik tanya, cikgu nak sharp entry. Okey, nanti baru kita masuk sharp entry. Alright, ambil separuh daripada ini je. Separuh daripada body ni. Itu lebih kurang. Dia bila ada, kamu nampak tak, ini kan candle jam 7 duduk atas daripada candle jam 8. Tapi dia breakout ke atas ni. Dia breakout ke atas ini. Saya tunjuk yang ini. Reason dia adalah, kamu nampak ini shadow, tak apa jelas. Okay, yang ini. Ini ada satu batang candle, ini candle jam 8. Ini breakout kan, breakout jam 8 kan. And then kita akan masuk buy. Lepas itu dia naik and then dia turun sell. Okay, senang kita macam inilah. Kita tunjuk real market je senang. Tunjuk real market hari Isnin. Kenapa kita kena HL hari Isnin? Nampak tak ini candle jam, saya buang separator. Control Y. Nampak tak ini separator ni kan? Ini dan ini. Ini jam 8, dia breakout jam 8. So kita PO dekat body sini kan. Body sini kita PO buy. Tapi dia turun ke bawah balik. Sebabkan adalah dia tak breakout yang ini lagi. So dia belum dikira breakout. Kalau kita entry cara yang biasa, kena HL je. Kena HL pun saya dah tunjuk minggu ni. Walaupun kita masuk dengan level 1, kena HL. Yang ini sepatutnya kita tak payah masuk. Kita dah win. Kita win, ini batal. Ini win. So yang ini memang HL. So 2 win, 1 HL. Dua lagi ni kita tak masuk. So kita akan dapat lebih banyak profit. Tapi apa yang saya cuba tunjuk, masuk je tanpa nak pening kepala sangat, pakai zone A yang basic, still lagi profit. Ya, kalau nak yang simple macam yang saya bagi tahu tadi, zone A, candle jam 8, marking, breakout, entry. Dah, simple. Akan ada HL, akan ada TP. At the end, profit lebih banyak daripada TP. Tapi kalau kamu rasa, alamak banyaknya, kenapa kena HL? Kalau kamu ada perasaan itu, barulah masuk level 2. Kalau rasa, tak lah. Yang kamu tahu, hujung minggu kamu withdraw je. Pakai yang basic punya, tanpa fikir panjang, masuk. Kena HL, TP, kena HL, kena TP, lalas hujung minggu profit anda. Tengok pemikiran kamu. Kalau saya ni adalah, saya akan identify secara detail. Memang saya ni jenis yang tak boleh ada loss sebenarnya. So kita akan identify secara detail. Faham apa yang saya cuba sampaikan? Tapi kita masuk je. Masuk tak ada masalah pun. Kalau dah faham nanti, ini tak breakout. So kita tak masuk hari Senin. And then dia breakout ini, ini pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5 baru nak breakout. Tak payah. Macam yang saya cakap awal tadi. Pukul 3 ke atas, pukul 3 tu boleh lagi. Maknanya candle inilah. Candle jam 3 open,
3.59 close. Maksudnya kita tengok jam kita pukul 4 1 minit. 4 1 minit kita nampak baru candle break. Boleh lagi. Tapi kalau dah pukul 5 baru nak break, tak payah. Tengok jam pukul 5 baru break out, candle jam 4, tak payah. Kalau kita tengok ini jam 6. 3 close, 4 5 close, break out. So pukul 6 baru kita nampak yang dia break out. So tak payah masuk. Jadi dengan cara itu adalah kamu mengurangkan SL dan win ratio yang ada tetap sama. Cuma SL kita kurangkan. So kena biasakan, satu perkara kena biasakan adalah kalau tak ada setup ataupun tak trigger ataupun batal, biar. Tak payah nak buka juga chart, cari pair lain, cari juga setup, cari juga entry. Tak payah. Tidak. Okay, faham. And then ini yang abang besar itu, dia melibatkan candle jam 8 yang besar. Candle jam 8 yang besar. Dia ada step dia. Bila kita tarik Fibonacci ni, kita marking 15 pip. Ini line biru 15 pip. Bila kita marking 15 pip masih lagi tak keluar. Dia kena 2 kali. Tak boleh lebih daripada 2 kali sahaja kita boleh anjak. Kalau dah lebih, market tu batal. Maksudnya kita tak boleh nak trade. Market berisiko untuk lipat kita. Dia break out ke atas and then dia balas balik. Berisiko macam ni. Habis tu takkan nak tengok saja. Nantilah. Kalau rasa nak masuk juga, market batal, macam mana nak layan juga market batal, ada juga cara dia. Itu kemudian. Satu lagi contoh market batal adalah yang ini nampak lebih jelas. Bila kita tengok daripada high low ini, kita tarik, ini inside bar. Candle jam 8 duduk candle jam 7. So kita tarik high low and then kita nampak kita tarik 15 pip masih lagi gagal untuk keluar daripada zone. Kita tarik second line pada Fibo level yang kedua masih lagi gagal, 3 masih lagi gagal, dah tak payah. Tak payah nak trade. Cuma yang ini kalau kamu trade tetap kamu win. Yang tadi kalau kamu trade kamu kena SL. Yang ini win, yang tadi SL, itu sahaja. Tak ada benda pun. Kalau kamu layan je, yang ni betul-betul ni nampak sangat-sangat besar. Candle jam 8 ini sangat-sangat besar. Lebih daripada 25 pip rasanya kot. So 30 pip. So market batal. Market batal ni tak payah nak trade. Market dia memang huru-hara sikit. Bila kamu elak benda-benda yang tak sepatutnya dalam trading, kamu akan dapat profit yang lebih banyak pada akhir minggu. Disebabkan kamu dah buang yang kena SL, yang loss, yang rugi tu kamu dah buang. Tapi kalau kamu terlalu berhati-hati pun tak boleh. Tengok yang ni macam ini macam, tapi jarang saya jumpa orang yang terlampau berhati-hati ni. Tengok hari ni macam tak cantik je, tak boleh. Kalau ada perasaan tu jangan jadi trader. Kecuali kamu tahu, kamu nampak dengan jelas market tu berisiko ke tak. Yang ini kita tahu. Abang besar market berisiko untuk kita trading secara normal. Benda-benda ini semua untuk mengurangkan kita punya SL ataupun kerugian. Itu sahaja. Okay, kamu boleh nampak. Saya tunjuk daripada yang ni tak lagi lah. Yang ni okay, win, batal, win, break even. Ini kalau pakai level tu punya kaedah. Win lagi and then lagi
Okay, SL. Okay, SL tak ada, jangan risau. Batal, kita tak masuk. So kita tahu yang walaupun simple, walaupun nampak macam bodoh gila, takkanlah aku nak treat pakai cara macam ni je. Tapi kita faham yang lebih banyak win daripada SL, win. Dua SL, dua win. Tetap akhir minggu kita tetap withdraw. Kamu kena faham yang tu je. 2 SL, 2 win. Ikut SOP 15 pip, SL 35 pip TP, hujung minggu kamu withdraw. Itu je kamu faham. Tak payah nak pening-pening kepala. Kalau ikut cara biasa lah. Okay, dia tadi, tak ingat lah. Tak faham? Baca balik nota. Itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya tak? Dah habis kot. Dah habis kot. Yang saya nak terangkan cuma ada satu je lagi. Bila kena SL, macam mana kita nak tengok, kita nak counter ke tak, itu adalah bug yang paling last sekali. Tapi saya rasa macam saya tak nak bagi sebab saya takut kamu overtrade. Overtrade adalah benda yang paling bahaya sekali dalam trading. Kalau tak ada nak tanya,